Assalamualaikum. Selamat malam dan selamat kembali semula ke rancangan Buah Bicara yang dibawakan oleh Tuan Muhammad Amir Ramli & Co. Buah mula dengan topik kita pada hari ini, hibah. Apa dan bagaimana? Saya Hidayah Rahim, moderator anda pada malam ini, menggantikan Encik Amirul yang mengambil cuti dan beliau akan kembali ke studio besok. Okey, jadi malam ini topik kita adalah hibah. Saya yakin semua penonton kita pada malam ini sinonim dengan terma hibah, lebih-lebih lagi dalam keadaan kita pada hari ini yang terdedah dengan pelbagai produk-produk terutamanya insurans yang secontohnya hibah takaful. Jadi apa itu hibah dan bagaimana kita lakukan hibah itu? Jadi pada hari ini kami akan membawa kepada anda seorang panel dari Tuan Fahmi Hazirah and Associate untuk mengupas dengan lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan hibah, apa itu hibah, apa yang boleh dihibahkan dan apa yang tak boleh dihibahkan. Okey, jadi pada hari ini kita bawakan Puan Yang Mulia Raja Nurul Hazirah binti Raja Iskandar, rakan kongsi dari Tuan Fahmi Hazirah and Associates untuk membincangkan dengan lebih lanjut mengenai perkara ini. Dijemput Puan Raja Syizah Hazirah ke studio. Assalamualaikum Puan Hidayah. Waalaikumsalam. Salam Puan Raja. Saya panggil Puan Raja, Puan Hazirah. Boleh. Boleh? Okey. Hari ini kita santai-santai je. Maafkan saya kalau saya sedikit formal. Okey. Berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Hibah. Apa dan bagaimana? Okey. Seperti yang kita tahu sekarang ni masyarakat kita lebih cakna mengenai dengan isu pembahagian pusaka, isu mengenai harta. Jadi boleh tak Puan Hazirah terangkan apa itu hibah? Dan bagaimana hibah ini berbeza dengan pembahagian syarat faraid ataupun wasiat yang biasa kita dengar? Okey, terima kasih Puan Hidayah. Hibah ni dia sebenarnya salah satu instrumen dalam pembahagian harta pusaka juga selain daripada faraid dan juga wasiat. Kalau kita ikut turutan harta pusaka, pertama sekali kita kena uruskan kos pengebumian jenazah, kemudian hutang piutang arwah ni jika ada, kemudian harta sepercarian dan kemudian hibah atau wasiat yang dah dibuat kita kena laksanakan sebagai waris dan kemudian baru faraid. So hari ni kita bincangkan apa itu hibah. Hibah ni kalau kita tahu dengan kata mudahnya adalah hadiah. Maksudnya akad yang wujudnya harta pemberian daripada seseorang pada seseorang yang lain, di mana harta tersebut milik kepada pemberi dan diberikan ketika hidup secara sukarela tanpa paksaan. Jadi di sini kita boleh, orang kata keywordnya untuk hibah ni pertama sekali dia adalah akad. Sebab dalam hibah dia ada rukun. Nanti kita akan jelaskanlah apa rukun-rukunnya, sebab akad tu termasuk dalam rukun hibah. Dan kemudian kita kena ingat keyword keduanya adalah pemberian secara sukarela. Diberikan waktu hidup, keyword yang ketiga. Dan keempat, tanpa balasan. Dibandingkan dengan wasiat, wasiat ni adalah pemberian juga, tapi pemberian yang orang kata akan effect after death, selepas meninggal. Kalau beza dengan hibah, ketika hidup, dilaksanakan ketika hidup. Tapi kalau wasiat diberikan selepas meninggal, selepas pemberi itu meninggal. Dan jumlah dia adalah 1/3 untuk wasiat lah. Berbeza dengan hibah, dia tak ada terhad kepada jumlah pembahagian tersebut. Okey. Kalau macam wasiat ni, dia ada enactment yang menjaga dia. Kalau macam hibah ni, dia tak ada guide atau undang-undang khas yang menjaga hibah. Okey. Itu kalau Puan Hidayah jelas, hibah dan wasiat jelas? Okey, setakat ni saya jelas lah. Tapi mungkin penonton-penonton nak tahu untuk ni makan apa yang kita tak boleh
hibahkan, dan cara macam mana pula kita nak buat hibah tu? Okey, hibah ni kita boleh hibahkan apa sahaja harta kecuali KWSP lah. KWSP kita tak boleh hibahkan sebab dia terjatuh dalam hukum faraid. So ada mungkin tertanya apa beza pula hibah dengan faraid ni? Faraid ni adalah pembahagian yang dah dinyatakan dalam Al-Quran kepada waris-waris. Waris-waris kita ada berapa bahagian lah, waris furud, dan itu kita kena bincang untuk faraid pula kan. Betul. Kalau faraid ni dia ada pembahagian dia yang dah dinyatakan mengikut hukum syarak, dan dalam Al-Quran dah dinyatakan berapa bahagian-bahagian untuk ibu, untuk isteri, untuk anak. Itu berbeza dengan hibah tu lah. Jadi kalau untuk harta yang nak dihibahkan, macam kita tahu kita ada harta ahli, harta ahli. Harta ahli seperti wang tunai, tabung haji, ASB. Kalau harta tak ahli tu seperti rumah, tanah jika ada kan. Macam orang sekarang nak hibahkan, itu adalah isu yang paling besar juga untuk tanah dan rumah. Kita akan bincangkan kemudian Puan Hidayah. Okey, tadi Puan ada sebut mengenai harta yang boleh dihibahkan sebagai contoh ASB, tabung haji. Itu macam mana kita boleh buat sendiri ke atau kita perlu pergi melalui institusi yang mengawal selia kedua-dua jenis aset ni? Okey, kalau macam ASB, sebenarnya ASB dia ada hibah dia sendiri seperti tabung haji jugalah. Dia ada, kalau kita pergi ke ASB dan tabung haji, dia ada, kalau kita nyatakan okey kita nak buat hibah, dia ada borang untuk hibah di ASB dan tabung haji lah. Kalau macam harta ta'ali macam rumah, tanah, kalau nak buat tu selalunya kita asal nanti institusi yang buat, seperti macam sekarang kita ada Asalihin, kita ada Wasiat Job, peguam syar'i pun boleh buat. Sebab hibah ni dia ada orang kata link juga dengan peguam sivil, di mana kita tahu, kita maklum hibah ni diberikan ketika hidup. Jadi ada setengah pemberi dia terus pindah milik kepada penerima melalui borang 14E. Ada juga, itu juga dikira sebagai hibah. Okey. Tadi Puan ada terangkan sikit, Puan kata kalau hibah ni contoh kalau wasiat kita akan berikan selepas kematian orang yang membuat wasiat. Tapi kalau hibah Puan sebut tadi dilakukan ketika hidup. Jadi adakah maksud Puan kalau hibah ni kita kena transfer harta tu kepada penerima hibah sewaktu hidup. Kalau tak boleh kita nak kata saya nak hibahkan rumah ni, tapi lepas saya matilah, kalau saya tak mati lagi saya bagi ke anak saya, tidak halau saya keluar pula. Boleh ke macam tu? Okey, itu ada isu juga sebenarnya. Sekarang ni majoriti orang membeli, bukan majoriti, kita membeli hartanah menggunakan loan. Jaranglah kita jumpa menggunakan cash kan. Jadi dalam Islam dibenarkan memberi hibah bercagar. Orang kata hibah bersyarat ni lah, hibah bercagar. Tapi dengan syarat kita kena minta permission pencagar tu lah, maksudnya bank lah, peminjam kan. Kita minta permission dia untuk kita buat hibah ke atas tanah tersebut. Ada pernah saya buat hibah, kita masukkan dalam dokumen hibah untuk rumah hartanah yang masih bercagar. Kemudian kita buat satu surat akuan menyatakan bahawa rumah tersebut akan diberikan kepada apa. Sebab hibah ni kita tahu tak boleh bersyarat sebenarnya Puan Hidayah. Dia tak boleh bersyarat. So apa-apa dalam dokumen tu kita tak boleh masukkan yang menyatakan ada syarat di situ. Jadi kita buat satu surat akuan menyatakan bahawa contoh saya nak bagi kepada Puan Hidayah rumah saya, tapi saya masih berhutang lagi, dan saya nyatakan bahawa rumah ini Puan Hidayah akan duduk selepas saya meninggal. Jadi saya
tulis satu surat Puan mengatakan bahawa saya akan berikan kepada Puan Hidayah rumah ni selepas saya meninggal. Itu dalam surat Puan. Tapi dalam deklarasi hibah, kita tak boleh nyatakan itu. Ia akan jadi tak sah lah. Dan mahkamah menerima lah. Dengan cara itu mahkamah menerima. Jadi, sebagai contoh lah ya, saya sebagai ibu, saya hibahkan rumah saya kepada anak saya. Tapi hanya akan diserahkan selepas kematian saya. So dalam tempoh sebelum kematian saya tu, kalau saya sewakan ke, jadi profit tu siapa yang sepatutnya manfaatkan? Adakah saya ataupun kena diberikan kepada anak saya sendiri? Okey, itu kita dah maklum harta tu adalah harta hibah. Sebab secara dokumentasi ia dah dinyatakan itu adalah hibah dan kita maklum hibah tak boleh bersyarat. Jadi kalau ikutkan dalam Islam itu dah dikira hibah. Jadi apa-apa hasil diberikan kepada anak tersebut. Melainkan Puan menarik balik hibah tersebut. Itu juga dibenarkan dalam Islam. Apabila nampak macam contoh Puan kata tadi Puan nak sewakan rumah tersebut. Tiba-tiba nampak macam anak tu overshadow kita pula. Ataupun bila kita dah bagi rumah tu, rumah kat dia nampak macam dia nak halau kita. Kita boleh tarik balik hibah tersebut. So kalau bila ditarik balik, hibah tu secara automatik terbatal ke? Ya, terbatal. Jadi hibah ni kita boleh batalkan lah pada bila-bila masa selagi mana pemilikan masih belum ditukarkan kepada penerima hibah. Kalau ikutkan pembatalan hibah ni sebenarnya tak dibenarkan dalam Islam. Tak dibenarkan. Tapi ada syarat mengatakan bahawa ayah atau ibu atau nenek atau atuk dibenarkan menarik balik harta hibah lah kepada anaknya. Itu pengecualian yang diberikan. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, mungkin ada penonton yang nak tahu kepada siapa kita boleh hibahkan harta kita. Adakah kepada ahli waris sahaja, kepada orang luar boleh ataupun tidak? Macam mana Puan? Hibah ni boleh diberikan kepada sesiapa saja. OKU, anak kita bawah umur, orang tua, masjid, terpulang. Sebab tu kita panggil hibah tu diberikan secara sukarela, tanpa paksaan. Berbanding dengan wasiat, kita berikan kepada bukan waris. Kalau dengan hibah ni kita boleh berikan kepada siapa sahaja. Macam saya katalah, anak-anak, umur, orang tua, ataupun saya nak bagi kat Puan Hidayah, saya nak bagi kat mak saya. Jumlah tu tak tertentu. Tadi Puan ada sebut bagi hibah kepada kanak-kanak bawah umur ataupun kepada OKU, individu OKU. Tapi kita maklum kalau dari segi undang-undang, kanak-kanak di bawah umur dan OKU ni dari segi undang-undangnya dia tak ada legal capacity lagi untuk enter into any contract. Jadi macam mana pelaksanaan hibah bagi individu yang macam ni? Kita akan panggil hibah untuk anak-anak. Dia bukan sebenarnya untuk anak-anak saja. Untuk OKU kan, dia tak terhad kepada anak-anak lah. Sebab kalau anak-anak ni macam akta mengatakan bawah 18 tahun. Jadi bila kita nak bagi dekat dia, kita kena lantik pemegang amanah. So untuk hibah amanah ni diberikan kepada kanak-kanak yang bawah umur dan juga OKU ataupun orang dewasa yang macam ada setengah orang kata tak boleh nak uruskan duit, tak boleh uruskan harta, pun kita kena lantik pemegang amanah. Saya rasa soalan kita tadi jive dengan soalan Puan Ashura Shukri. Beliau bertanya, apakah status anak angkat sebagai penerima hibah? Boleh Puan Raja Nurul ulas mengenai isu ni? Maksudnya status yang macam mana? Sama ada kita nak bagi kat dia dibenarkan atau tidak dalam Islam. Dibenarkan. Kalau saya dapat baca di sini, apakah status anak angkat sebagai penerima hibah dalam kurungan bawah umur? Maksudnya, kalau boleh saya simpulkan, adakah boleh ataupun tidak dan apakah method? Macam saya kata tadi, dibenarkan. Tapi kita panggil hibah amanah lah.
Sebabnya untuk anak bawah umur kita lantik pemegang amanah. Bila lantik pemegang amanah kita kena lantik pemegang amanah tu tak kisah siapa. Kita boleh katakan pemegang amanah tu seorang yang aliyah, yang berahli, yang layak untuk memegang harta untuk anak-anak tersebut lah. Sebab dia bawah umur lagi kan. Jadi kalau nak buat untuk dia tu, untuk anak-anak kena satu dokumen yang dipanggil hibah amanah lah. Okey, untuk pemegang amanah ni dia boleh seorang individu ke, dua orang ke, atau kita boleh lantik syarikat amanah untuk jadi pemegang amanah kepada aset tu bagi pihak anak yang bawah umur. Okey, untuk pemegang amanah macam saya kata asalkan dia ahliyah, orang berahli maksudnya orang yang boleh uruskan harta, orang yang orang kata berakal, boleh menguruskan harta, berakal, tak kisah institusi, selalunya orang macam lantik institusi lah. Macam yang kita tahu sekarang ni kita ada Asalikin, berinstitusi ada, badan orang perseorangan pun boleh, tu tak ada masalah itu. Okey, Puan, saya nak ke belakang sikit sebelum kita move forward. Kebiasaannya, biasalah orang-orang tua kan, kalau kita borak dengan mak ayah kita, dia kata, okay, nanti bila mak mati, barang kemas ni kau ambil. Tak pun, nanti bila ayah dah mati, rumah ni kau punya. So adakah tu kita boleh kata? Maaf, saya tak berapa jelas. Adakah ia dikira hibah tu? Betul, adakah ia dikira sebagai hibah, kata-kata lisan tu? Okey, kalau boleh, apa yang dinyatakan, kalau boleh kita secara dokumentasi. Lebih mudah, tak ada pertikaian di situ sebenarnya. Tapi kalau jika selalunya lah orang tu mesti macam yang Puan Hidayah kata, okey barang kemas ni bagi dekat kau, bagi kat Along. Okey, tanah ni bagi dekat adik, ayah kata. Itu dikira sebagai hibah tapi secara oral, bukan secara dokumentasi. Itu yang wujudnya perbelahan apabila mak meninggal, waris ni, adik ni kata okey, barang kemas ni aku punya, mak dah cakap ni bagi kat aku. Itu jadi timbul isu bila kata tak tahu pun, kan. Sebab orang tak dengar, melainkan kalau mak cakap beramai-ramai waktu hari raya, okey ni harta ni barang kemas ni bagi dekat adik. Okey, semua setuju? Macam tu. Dia kan ada persetujuan juga Puan Hidayah. Oh, okey. Tak boleh lah kira macam masuk dalam bilik kejap nak bagi barang. Tak boleh lah macam tu. Susah lah sebab kita secara oral kan, melainkan kalau tiba-tiba mak dia buat dokumentasi diam-diam, pergi jumpa Asalikin ke, lawyer ke, bagi tahu okay, saya barang kemas ni banyak, nak bagi ke anak nombor 3. Okey, dia pun bagi, tulis, siap-siap, menyatakan di situ. Tak ada masalah lah. Okey. Puan, kita ada satu soalan daripada penonton kita dari Harta Kasturi. Soalannya, hibah ada limit pemberian harta atau tidak? Jika ya, berapa peratus dari jumlah harta? Oh, macam saya kata tadi, dia tak ada limit. Okay. Contoh kalau macam kita nak bagi rumah, kita bagi sebiji rumah. Ataupun dalam geran, kadang-kadang kita beli rumah dengan isteri, kita pun nak hibahkan kepada anak. Jadi bahagian kita 1/2 tu, kita berikan hibah kepada anak kita. Kita tak boleh usik bahagian isteri tu. Sebab dalam hibah dikatakan apa yang milik pemberi tu, dia kena berikan. Bukan milik orang lain. Jadi kat situ tak terhad jumlahnya. Nak bagi orang kata sebiji ke, setengah bahagian ke, 1/3 bahagian tanah ke, asalkan itu adalah bahagian pemberi itulah. Kalau macam geran kita ada nyatakan kat situ 1/1 bahagian, 1/2 bahagian, di situ dinyatakan. Jadi kita kalau nak bagi, macam saya kata, kalau kita ada beli rumah dengan ayah ke, dengan adik-beradik yang lain, kita nak bahagikan untuk secure isteri kita bagi bahagian kita sahaja. Okey, sebagai contoh lah kan, katalah saya mati meninggalkan harta bernilai 2 juta. Jadi sebelum saya mati,
boleh ke saya nak hibahkan keseluruhan harta saya bernilai 2 juta? Tak kisah terpulang sebab kita tahu hibah tu secara sukarela. Ada orang paksa tak Puan Hidayah untuk bagi? Ditetak di leher ke? Setakat ni tak adalah. 2 juta pun tak ada. Jadi di situ dinyatakan boleh beri kepada sesiapa saja Puan Hidayah nak, jumlah tidak terhad. Cuma kita kena tahu harta tu harta kita, harta yang bernilai, pemberi tu layak atau tidak, harta tu yang macam mana, itu yang kita kena tahu sebenarnya. Bukan berapa apa orang kata peratus tu terpulang kepada kita sebenarnya. Jadi maksudnya dia macam tak ada limit lah. Contoh kalau wasiat kita ada 1/3 daripada keseluruhan nilai harta. Okey. Macam wasiat 1/3 daripada nilai harta dan diberikan pula kepada bukan waris. Itu secara asasnya. Okey. Kalau mengikut kefahaman saya, macam contoh anak angkat ni, contoh anak angkat, anak susuan dari segi faraidnya, dari segi pusaka dia boleh bahagian daripada ibu angkat ataupun ibu susuannya. Jadi adakah hibah ni merupakan satu instrumen yang sesuai untuk kita tinggalkan harta bagi kelangsungan hidup anak angkat kita tadi? Okey, hibah ni sesuai, digalakkan. Ayat yang sesuai untuk kita pakai. Digalakkan untuk orang yang tak ada anak ataupun ada anak perempuan saja, yang berpoligami, yang mempunyai syarikat, itu orang yang digalakkan untuk membuat hibah. Tak kisahlah dibuat melalui peguam ataupun institusi. Orang-orang yang kata penting dalam hibah ni, orang yang penting dalam hibah ni adalah orang yang macam itulah, anak tak ada anak, dah lama berkahwin, kan, diberikan rezeki harta yang banyak tapi tak ada anak, dia kena buat hibah. Okey, faham. Okey. Sekarang ni kita macam selalu dengar kan di media sosial ataupun kawan-kawan kita kata, ambillah hibah takaful. So adakah, kadang saya dengar lah macam misconception, bila kita dah ambil hibah takaful ni, adakah maksudnya cukup, tak perlu lagi saya hibahkan aset saya yang lain kepada ahli waris ataupun kepada siapa yang saya nak? Boleh Puan jelaskan lagi mengenai hal? Okey, saya bukan ejen takaful, tapi saya menggalakkan orang ambil hibah takaful. Hibah takaful ni sebenarnya berbeza dengan hibah harta. Hibah takaful ni kalau majoriti ejen akan explain, hibah takaful ni adalah hibah yang memberi pampasan kepada waris apabila pemilik ni telah meninggal dunia. So macam contohnya kita mencarum untuk hibah sebanyak RM200,000. So dalam 2-3 hari kita akan mendapat RM200,000 daripada hibah takaful. So saya menggalakkanlah orang untuk membuat hibah takaful, mengesyorkan orang untuk hibah takaful. Sebab lagi satu, majoriti bila orang tanya saya lah, Puan, macam soalan Puan Hidayah tu, nak buat hibah, bila saya tanya nak buat hibah apa, hibah takaful, itu nak jumpa ejen. Bila kita tanya approach orang untuk buat hibah, dia akan kata, saya dah buat hibah. Bila kita tanya hibah apa, hibah takaful. Hibah rumah semua dah buat. Tak buat lagi. Tu tak sama itu persoalan dia. Tu tak sama sebenarnya memang tak sama lah, sebab hibah takaful tu hibah pampasan. Hibah harta tu hibah yang kita buat dokumentasi, menghibahkan apa harta kita. Harta yang macam saya katalah, harta alih, harta tak alih, ASB, tabung haji, akaun bank, rumah, kereta, tanah, itu harta tanah lah. Kalau hibah hartanah lah. Kalau hibah takaful tu macam kita tahulah, ada ejen-ejen yang menjual hibah takaful tu. So benda memang tak sama. Dua benda yang berbeza. Jadi maksudnya dari, kalau Puan sendiri peguam syari'i yang beramal kan, jadi saya pasti Puan banyaklah menerima kes-kes nak buat hibah ataupun nak buat
apa tu faraid, tapi waris si mati ada tinggalkan hibah. Boleh Puan macam terangkan sikit tak apa kepentingan hibah ni, especially macam hibah yang menyebabkan harta yang boleh dicairkan segera, contohnya wang tunai lah kepada ahli waris. Okey. Sebenarnya bila kita meninggal dunia, akaun tu akan freeze immediately. Akan freeze. Okey, contoh macam kereta. Bila kita ada kereta, dah meninggal dunia, road tax semua kita tak boleh nak tukar sebab atas nama si mati ni lagi. Kan? Jadi kita kena buat kita kena buat LA, kita kena buat pusaka untuk latih pentadbir. Kalau kita tak ada buat hibah wasiat, benda tu jadi leceh. Kan? Okay. Sama jugalah dengan harta-harta yang lain seperti ASB. Kalau kita nak keluarkan tanpa buat hibah di ASB, adanya penama, ASB akan minta kita lantik LA. Betul. Okay. Okay, so dia lebih mudah lah untuk menguruskan pembahagian harta selepas tu at least ada duit dalam tangan dekat waris-waris ni untuk buat perkara yang selanjutnya selepas tu. Okay Puan, kita ada satu soalan dari penonton kita. Kita ambil soalan lah ya. Okay, dalam isu lelaki yang berpoligami, ada dua orang isteri. Isteri nombor 1 ada anak perempuan sahaja. Isteri nombor 2 ada anak lelaki. Jadi nak securekan hak, suami buat hibah harta kepada anak-anak isteri nombor 1 tanpa maklumkan kepada isteri nombor 2 dan anak-anak isteri nombor 2. Jadi apa status hibah tu? Okey. Hibah ni hibah ni dia boleh orang kata dipertikai. Dipertikai kalau ada waris-waris yang mempertikai. Macam ni lah dia akan timbul isu macam ni. Kenapa suami dia buat untuk nombor 1 saja? Kenapa tak buat untuk nombor 2 dan anak-anak? Kan, isu tu akan dipertikai di mahkamah sama ada hibah tersebut sah ke, cukup ke rukun dan syaratnya, dibenarkan tu bagi satu sahaja, kan. Okay, sekarang ni persoalannya apa status hibah tersebut. Kita kena tahu macam mana dia buat hibah. Macam saya kata, apa yang diberikan, suami tu berikan kepada isteri nombor 1 tu apa? Rumah lah selalunya orang akan bagi rumah. So kalau beli rumah, ada tak ditukar geran? Tukar nama di dalam geran. Bila tukar nama dalam geran, wujudnya nama isteri nombor 1 tu. Okay. Ataupun anak lah ya. Ataupun anak lah. Jadi sekarang ni bila dah tukar nama untuk nombor 1 dan anaknya, dikira sah sebab dia dah terus tukar nama. Pemberian dah terus tukar nama. Kan. Jadi sekarang ni nak tahu status tu berkaitan yang macam mana. Sama ada status hibah yang dia sekadar bercakap di mulut, okey aku bagi rumah ni untuk bini nombor 1. Itu boleh dipertikaikan. Tapi kalau dia dah tukar nama dan geran tu dah bagi isteri nombor 1, 1/2 dan anak 1/2, itu susah nak dipertikaikan. Kalau nak dipertikaikan kena ada orang kata reason, the solid reason why you nak pertikaikan benda tu. Okay, tapi macam mana pula dalam keadaan yang mana dia dah buat hibah kepada anak dan isteri pertama dia, tapi hibah ni macam Puan cakap tadi lah, dia berkenaan dengan harta ta'alih rumah yang masih lagi bercagar. Jadi memang nama dalam geran belum bertukar lagi lah. Jadi adakah masih lagi boleh dipertikaikan dalam keadaan ni? Boleh, sebabnya apa-apa dokumen di mahkamah kita pun tahu civil ke syariah orang akan pertikaikan walaupun kita dah tak LKN kan. Orang akan pertikaikan, tapi macam saya kata benda yang dipertikaikan tu sama ada solid reason ataupun tidak. Kenapa dia nak pertikaikan? Sama ada benda yang dipertikaikan tu tak cukup rukun dan syarat, ataupun benda yang dipertikaikan tu bukan milik dia. Kan? Kita kena tahu apa yang dipertikaikan ataupun dokumen dia tu tak valid.
Uh, kita kan tahulah reason dia kenapa. Maksudnya walaupun hibah dah dibuat dengan proper, maksudnya ada dokumentasi, kemudian kita dah dapatkan perintah daripada mahkamah syariah, walaupun dokumentasi dah lengkap, masih lagi juga ada ruang lah untuk pihak-pihak waris untuk challenge validity hibah tu, betul? Okey, betul. Okey, macam ni. Untuk dokumentasi, kita boleh pertikaikan. So, sebab tu kita di mahkamah ada buat pengesahan hibah. Jadi bila buat pengesahan hibah, di situ akan timbul lah pertikaian isu yang ni saya tak nak, kenapa awak bagikan ni ataupun harta ni tak boleh. Banyak isu-isu yang timbul ketika pengesahan. Tapi ramai orang yang buat dokumentasi macam saya katalah macam apa, rumah masih bercagar lagi kan. Rumah masih bercagar. Majoriti orang buat yang tu. So kalau dia nak pertikaikan dokumentasi, itu yang kita kena buat pengesahan di mahkamah. Mahkamah yang akan mengesahkan bahawa dokumen tersebut, hibah tersebut sah atau tidak. Okey, faham. Okey, kita boleh ambil satu lagi soalan daripada penonton kita. Dari Encik Labu Kromo. Okey. Sekiranya orang okay, tak apa, namanya unik, saya suka. Sekiranya dia membuat hibah, pembuat hibah meninggal dunia sebelum selesai proses tanda tangan persetujuan pemberi hibah, maksudnya sebelum complete documentation, sebelum kita execute agreement tu, pemberi hibah tu dah meninggal dunia. Adakah proses membuat hibah berjaya ataupun hibah yang dibuat akan terbatal? Okey, sekarang ni maksudnya orang yang ingin membuat hibah tu adalah pemberi hibah, betul? Betul. Pemberi hibah tu telah meninggal dunia sebelum proses tentangan dokumen hibah lah. Jadi sebelum sempat, tiba-tiba itulah orang kata ajal kita tak tahu, meninggal sebelum tanda tangan. Jadi hibah tu tak complete. Walaupun ada niat dekat situ lah. Ya, walaupun ada niat untuk memberikan harta tersebut, tapi dah meninggal sebelum ditandatangani. Harta tersebut dikira sebagai pusaka. Yang nak diberikan, okey, contoh saya nak berikan, saya on the way, saya dah lantik lawyer dan saya on the way nak pergi tanda tangan, berjumpa dengan lawyer untuk sign dokumen hibah. Tapi saya meninggal. Jadi sekarang ni harta yang saya tinggalkan tu adalah harta pusaka. Okey, jadi maksudnya hibah tu belum lagi sempurna lah. Betul, kalau kita tengok kat sini pun dia pun kata sebelum selesai proses tanda tangan. Maksudnya dia tak tanda tangan lagi di hadapan saksi-saksi dan di hadapan lawyer dokumen hibah tersebut. Jadi jadi harta pusaka lah. Okey. Kita terbalikkan pula lah keadaan ni. Dalam keadaan ni tak sempat sayang lagi, pemberi hibah tak pandai umur, meninggal dunia. Okey, dalam keadaan yang mana hibah dah dibuat, tapi penerima hibah pula yang tak pandai umur, meninggal dunia sebelum aset tu ditransfer kepada penerima hibah. Jadi adakah hibah tu terbatal dan apa status harta yang nak dihibahkan? Okey, hibah yang pemberi nak berikan kepada penerima. Kemudian penerima pula meninggal. Ya, betul. Ajal kan? Betul. Kita pun kita pun tak tahu sama ada pemberi atau penerima yang meninggal dulu kan. Jadi anda kata dalam isu Puan Hidayah ni, kalau penerima yang meninggal dunia dulu, harta tersebut balik kepada pemberi. Jadi dia tak akan menjadi harta pusaka kepada penerima hibah lah. Tiba-tiba macam waris penerima hibah ni nak claim itu harta pusaka. Itu tak boleh lah. Balik kepada pemberi, betul. Okey. Penerangan yang, pada saya itu penerangan yang bagus lah, sebab kadang-kadang kita tak tahu, mungkin family kita tahu kita ni penerima hibah untuk katalah aset wang tunai. Tiba-tiba penerima hibah yang meninggal dunia, waris dia pula claim kata itu adalah sebahagian daripada harta yang perlu difaraikan. Jadi kita clear lah untuk dalam keadaan penerima hibah meninggal dunia, selagi mana harta itu tak dipindah milik kepada penerima hibah, dia akan menjadi dia akan berbalik semula kepada pemberi hibah, bukan menjadi pusaka. Betul. Itu kita panggil hibah rutbah.
Hibah Hibah? bersyarat, hibah rukbah. Hibah rukbah. Hibah rukbah, hibah bersyarat. Okey, okey. Ha. Terima kasih kepada Encik Kromok yang memberikan soalan yang bagus untuk kita kupas pada malam ni. Mungkin saya boleh ambil satu soalan daripada penonton, tapi kita akan ke belakang sikit lah daripada kita punya landasan perbincangan ni. Encik Ahmad Afiq, soalannya, apa perbezaan hibah dan wasiat untuk bagi Islam dari maksud dan pelaksanaannya? Mungkin tadi kita dah terangkan, tapi tak kita mungkin terangkan sikit lah untuk benefit penonton yang baru sahaja join kita punya live malam ni. Okey. Untuk hibah, macam saya kata, diberikan tanpa ketika hidup, secara sukarela. Dan hibah ni mempunyai akad. Okey, dan dia adalah salah satu rukun dalam hibah lah. Untuk kita complete hibah, kita kena complete the rukun. Okay. Berbanding dengan wasiat ni diberikan selepas meninggal. Kita buat ketika hidup, bukan buat ketika kita meninggal. Tak ada yang salah faham lah. Buat ketika hidup, pelaksanaan selepas meninggal. Tapi untuk wasiat 1/3 sahaja. Untuk hibah diberikan berapa saja, macam saya katalah, sebuah rumah, 1/3 rumah, 1/2 bahagian rumah kita berikan tu. Kemudian untuk hibah kita boleh bagi siapa sahaja. Untuk wasiat kita boleh bagi kepada bukan waris sahaja. Wasiat kita boleh bagi kepada bukan waris. Okey. Okey. Untuk hibah wasiat faraid ni sebenarnya kita kena tahu dulu siapa kita punya line up untuk waris kita tu siapa. Okey, contoh kalau saya meninggal, saya ada seorang suami, ayah, mak. Itu adalah waris saya. Okay. Kalau yang ada anak, itu ada mak ayah, itu adalah waris ni. Jadi kita kena tahu, okey, apa yang kita nak buat? Wasiat kita kena, dalam pemikiran kita kena tahu, okay, kita nak buat wasiat ke hibah. Selalu dalam cerita Melayu, ayah wasiatkan awak harta syarikat ni. Mungkin dalam penyataan tersebut, wasiat syarikat ni sama ada pemegang amanah, pentadbir sahaja untuk syarikat ni. Sebab wasiat ni ada juga tujuan dia untuk melantik wasi, melantik pentadbir. Okay. Selain daripada membahagikan 1/3 bahagian ni. Itu. Okay. Selalu orang tersilap orang kata terma. Terma tu yang salah. Kan? Agak sedap je dia pakai. Kalau macam kita piramid dulu pun, ayah dah wasiatkan ni, ayah kan. Wasiat tu salah lah penggunaannya di situ. Tapi kalau macam hibah, aku nak hibahkan syarikat ni. Ambil hibah ni, ambil syarikat tu, buat. Kan? Build up balik syarikat tu. Macam tu. Tapi kalau macam dia kata wasiat, hanya 1/3 bahagian lah. Tapi bukan untuk dia. Bukan waris. Kalau nak lebih daripada 1/3 pun hidayah untuk wasiat ni, boleh. Kena dapat persetujuan waris. Sebabnya dalam Islam memang dah dinyatakan 1/3 saja jumlah dia. Okay. Kalau nak lebih pada 1/3, contoh dia nak buat juga macam hibah. Mungkin yang dalam cerita Melayu, saya abah, daddy wasiatkan company Mega Holding. Yes, Mega Holding. So mungkin bukan 1/3, mungkin sepenuhnya, tapi menggunakan sistem wasiat. Tapi daddy ni kena tanya waris dulu, setuju tak nak bagi. Sebab balance 2/3 tu masuk dalam faraid. Okay. So asasnya untuk wasiat 1/3 bahagian dan diberikan kepada bukan waris. Okay, saya harap penjelasan Puan Hazirah menjawab persoalan daripada Encik Afiq dan juga persoalan-persoalan yang bermain di minda-minda penonton kita pada malam ni. Mungkin sebelum ni tak faham. Bukanlah tak faham, dia tak jelas terma mana yang perlu digunakan, hibah ke, wasiat ke, faraid ke. So malam ni kita dah dapatkan penjelasan yang jelas daripada Puan Hazirah. Okey, kita ambil satu lagi soalan. Hebat-hebat juga soalan kita malam ni. Okey, soalan daripada saya yang baca pun nervous juga. Okey, daripada Puan Siti Fairuz. Okey, hibah ada syarat dan rukun.
sama seperti pelaksanaan kontrak. Kontrak kita fahamlah ada betul offer, acceptance, consideration. Pinta Puan kupas kerana ini adalah intipati dalam pentadbiran harta dan hibah. Okey Puan. Wow. Okay, ni mesti orang Wow. yang Lawyer sangat ni. orang yang hebat berkenaan hibah. Okey. Kalau orang tu tahu rukun dan syarat hibah ni, dia memang ada rukun dan syarat. Okey. Kalau tak complete rukun, macam kita solat, tak complete rukun, tak sah. Itu. Okay. Kalau dalam hibah, dia ada 4 rukun. Pemberi, penerima, harta dan akad. Akad ni ijab kabul lah. Okay. Pemberi ni setiap rukun ni dia ada syarat dia. So untuk pemberi, syaratnya kena sempurna akal. Sempurna akal, pemilik kepada harta dan dia berkuasa ke atas harta tersebut. Itu adalah pemberi. Kalau penerima, sesiapa saja, macam saya kata, sesiapa saja yang boleh memiliki harta. Kalau macam Puan Hidayah tanya tadi, kanak-kanak macam mana pula nak menerima? Masih boleh, tapi dia ada pemegang amanah. Masih boleh, tapi ada pemegang amanah. Bukan saya kata tak boleh. Boleh, tapi ada pemegang amanah. Kemudian adalah harta hibah. Harta ni mestilah halal dalam Islam. Kita tak boleh bagi benda yang haram atau was-was. Dan bernilai. Bernilai tak, tengoklah apa yang bernilai kepada Puan. Rumah selalunya orang hibahkan kan. So ia adalah benda yang bernilai. Kemudian wujud. Tak bolehlah dia kata okey nanti aku nak hibahkan kau aku nak hibahkan kau kebun durian. Sekarang ni musim durian kan. Aku nak hibahkan kau kebun durian. Tapi hasil tak ada pun. Tak wujud pun benda tu. Ataupun dia kata okey aku hibahkan kau hasil durian ni. Mana tahu tiba-tiba tahun tu tak menjadi pula. Benda tu tak wujud. Kan? Kemudian harta tu macam saya kata dimiliki oleh pemberi hibah. Untuk ijab dan kabul ni yang last sekali. Ijab dan kabul adalah lafaz lah. Akad menerima dan memberi. Okey, lafaz tu kalau saya boleh nak dapatkan kepastian lah. Lafaz tu perlu lafaz yang macam dilafazkan di antara penerima dan pemberi dan penerima di hadapan saksi ke macam mana? Okey, kalau hibah ni dia ada majlis hibah. Okey, ada majlis. Ada majlis. Macam mana kita akad nikah, begitu juga hibah. Dia ada majlis hibah. Dia ada majlis hibah. Kemudian di majlis hibah tu kita nyatakanlah bahawa pemberi ni ingin memberi harta tersebut kepada penerima. Jadi kita terangkan apa benda semua di situ dia ada akad lah bahawa saya sepulan memberi menghibahkan harta sekian-sekian. Lebih kurang macam ni lah. Ayat dia lebih kurang macam tu Puan Hidayah. Menghibahkan sekian-sekian harta kepada sepulan. Dia ada ayat dia. Okey, jadi maksudnya dia memang itu macam majlis yang proper lah untuk pemberian harta ni. Macam kita kan SMP kan, sale and purchase agreement. Adanya lawyer, adanya pembeli, penjual. Kadang-kadang tak ada pun penjual, tak ada pun pembeli. Yalah, sign kat office masing-masing kan. Betul. Sign dekat tu ada lawyer pembeli, lawyer penerima, penjual, tapi benda tu masih lagi dalam satu kontrak. Tapi kalau macam hibah ni, dia dalam satu majlis, pemberi dan penerima ada dalam majlis tersebut. Lebih mudah. Boleh kita tengok keikhlasan hati pemberi tu, penerima tu bersungguh menerima, menjaga. Itulah lebih kurang. Cantik lah ada punya aturan untuk pastikan hibah tu tak dipertikaikan lah di kemudian hari. Okey, saya harap itu menjawab persoalan Puan Siti Fairuz. Mungkin saya boleh tanya sikit lah Puan, bila Puan sentuh mengenai syarat penerima hibah, Puan nyatakan sesiapa sahaja. So boleh ke contohnya saya tak ada anak, contohnya saya nak hibahkan rumah saya kepada aunty sebelah rumah, tapi aunty ni dia non-Muslim lah sebab saya kesian dekat dia sewa rumah sebelah. Kalau saya mati, aunty ambil lah rumah ni untuk aunty duduk. Boleh ke?
apa yang saya belajar daripada tuan guru yang pakar berkenaan dengan hibah ni, dikatakan hibah ni diberikan kepada Muslim, utamakan kepada Muslim. Okey. Utamakan kepada Muslim. Dia kata dah tak jumpa Muslim yang baik, bagilah kepada non-Muslim. Mungkin kita boleh jumpa lagi orang-orang Muslim yang baik, yang dipercayai untuk terima harta hibah. Okey, jelas. Okey Puan, sebelum kita move kepada kita punya segmen seterusnya, kita ada satu lagi soalan daripada penonton kita, Encik Labu. Soalannya, sekiranya suami membuat hibah kepada isteri dan proses hibah tu sempurna lah ya, tetapi pasangan ini bercerai, jadi apakah perceraian ini akan menjejaskan hibah yang sempurna tersebut? Okey, susah juga sebab saya tak pernah menghadapi kes yang macam ni. Bagus soalan Encik Labu. Betul. Okey, bila hibah dah dibuat, kemudian berpisah, kemudian dia kata adakah hibah tersebut dikira sebagai selesai? Hibah tersebut selesai sebab dah konflik. Itu dia kata dah membuat hibah kepada isteri. Maksudnya dia dah konflik hibah tersebut. Bila apa yang saya faham soalan ni lah, kalau dia kata sekiranya suami membuat hibah kepada isteri, maksudnya hibah tersebut dah konflik. Contoh, dia beli rumah nama bersama. Dalam hal rumah tangga mesti buat bersama lah. 1/2 bahagian suami, 1/2 bahagian isteri. So dalam perkahwinan, suami ada kata okey, nanti I tukar nama you lah. I tukar nama I, masuk nama you lah. So dekat geran jadi 1/1 isteri ni. Okay. Jadi kat situ apabila selesai dokumentasi, itu dikira selesailah hibahnya. Okey, jadi selepas perceraian tu berlaku, adakah hibah tu masih lagi berkuat kuasa? Sebab status sebagai suami isteri tu dah bertukar kan? Dia dalam hibah ni macam saya kata tak ada pun menyatakan bahawa dalam tempoh perkahwinan ke apa. Kan ini bukan harta pencarian. Ini adalah hibah. Bila dalam tempoh hibah tu, bila dia kata adakah perceraian akan menjejaskan hibah, dia tak termasuk dalam proses syarat mengatakan bahawa cerai je tamat. Tidak. Dia kata mati baru tamat benda tu. Okey. Maksudnya bila pemberi tu meninggal, jadi pusaka. Macam yang saya katakan tadi, saya terangkan tadi. Jadi kalau efek kepada perceraian tu tak efek, saya rasa wallahualam. Yang tu nanti saya boleh kaji semula lah kot. Okey, boleh. Bagus. Soalan Encik Labu ni membuat kita fikir di luar daripada kotak fikiran kita. Okey Puan, balik kepada landasan kita. Kita dah selesai isu hibah, luput dan syarat sah hibah, apa yang boleh dihibahkan, apa yang tak boleh dihibahkan, jenis-jenis hibah. Okey, mungkin kita boleh explore satu lagi sudut yang mana kebiasaannya kalau kita tengok dalam drama-drama Melayu lah kan, biasanya contohnya daddy nak mati dah ni, di apa tu dah tenat dah ni, orang kalau dah bahasa Arab ni dia panggil meradul maut lah. Then sewaktu meradul maut, sewaktu nazak tu dia kata daddy hibahkan ataupun bagi rumah ni kepada anak daddy, saham-saham daddy kepada anak perempuan daddy. So adakah ini kita boleh panggil sebagai hibah ataupun adakah ia wasiat? Okey. Macam yang Puan Daya kata tadi, sakit ternat tu dalam Islam ni dipanggil maradul maut. Maradul maut tu yang memang nazak lah, ataupun dalam stage yang orang kata stage yang dah nak meninggal, hampir meninggal lah. Yang dia tahu, okey doktor bagi tahu 6 bulan je awak hidup dan dia nak buat hibah. Yelah kan. Dan nak buat hibah. So dalam Islam dikatakan hibah yang dibuat dalam maradul maut tu adalah wasiat. Kategori wasiat. Jadi dia boleh berikan hanya 1/3 sahaja. 1/3 bahagian harta dia sahaja. Sebab dia dikira wasiat, bukan dikira hibah.
Jadi andai katalah dia nak juga buat macam saya kata guna term wasiat tapi nak juga buat hibah, minta persetujuan waris. Lebih dan kepada siapa tu kena sebab kita tahu asas wasiat adalah 1/3 sahaja dan diberikan kepada bukan waris. Jadi kalau dia nak bagi lebih dan nak bagi kepada waris dalam keadaan maradul maut tu, dia kena minta permission lah, permission waris-waris. Dia tidaklah automatik terus menjadi hibah. Masih lagi ada sebab dalam Islam dikira sebagai wasiat. Sebab dia kira nazak kan, macam nazak terlentang pakai oksigen tu memang tak boleh lah, melainkan kalau waris-waris ni ada buat penipuan dalam dokumentasi, orang tu dah nazak, kita dah tahu, tapi sepatutnya orang tu ketika hidup boleh sign, tapi bila buat dokumentasi hibah dia menggunakan cap jari. Kita tengok cap jari tu dia tenyeh, masuk kat situ ada paksaan. Canggih sangat ni. Selalu kalau kita pergi bank sekali je, tak situ. Tapi ada kita tahu orang tua ni dah nak meninggal, harta yang banyak, so dia buat tenyeh je lah. Dia buat dokumen dia tenyeh je. Kat situ kita boleh petikaikan lah. Tak ada masalah di situ. Okey Puan, di minit-minit terakhir mungkin tadi kita boleh bukan simpul lah, kesimpulan belum lagi. Nak tanya, lepas kita dah ada dokumentasi hibah, kita dah tahu kita nak hibahkan apa, kepada siapa, dan berlakunya contohnya kalau itu ada hibah, bersyarat hibah, hibah itu akan diberikan kepada penerima hibah selepas kematian. Selepas berlakunya kematian, apa proses yang perlu diambil oleh ahli waris ni? Adakah terus boleh tukar nama terus ataupun masih lagi perlu ke pejabat pusaka untuk kata harta ni dah dihibahkan, tak perlu difaraidkan? Macam mana Puan? Okey. Apa yang selalu dibuat kalau selalunya orang akan cari lawyer lah untuk buat hibah ni, ataupun cari institusi yang buat hibah ni, contohnya Asaliti gitu kan. So kalau macam yang melantik lawyer untuk buat ni, first bawa dokumen tu lah. Kalau ada pertikaian, dia kena bawa dokumen tu untuk buat pengesahan. Buat pengesahan hibah di mahkamah, kemudian buat permohonan di sana. Selesai apabila mahkamah kata ini adalah valid ataupun tak valid. Kalau valid, bawa dokumen hibah tu kepada LA. Buat LA ke pejabat tanah lah. Itu proses yang kita akan cerita yang lain kot. Maksudnya itu satu topik yang lain lah. Kita mungkin apa untuk benefit. Kita pada ni mungkin belum faham lah. Secara dasarnya sebegitu. Kalau ada pertikaian, dipertikaikan, bawa kepada mahkamah. Mahkamah akan melihat dokumen tersebut sama ada valid atau tak. Macam kita kata tadi, cukup rukun apa benda semua. Kalau anda kata ini valid, boleh bawa dokumen tersebut kepada pejabat tanah ataupun mahkamah untuk kita buat LA kan. Okey, kita faham yang tu. Okey, kita boleh ambil satu lagi soalan sebelum kita simpulkan perbincangan kita pada hari ini. Soalan daripada Puan Nadratun Naimah, sedap namanya. Okey, Puan nak tanya, sekiranya kita buat hibah secara oral je ataupun secara lisan, tak ada dokumentasi, tapi tidak di hadapan saksi, maka ia dikira tak cukup rukun. Jadi dalam situasi ini, hibah secara oral tanpa saksi itu adakah tidak sah? Okey, saya rasa Puan Nadratun Naimah ni mungkin dimaksudkan saksi itu adalah rukun. Macam saya kata rukun tu ada 4. Pemberi, penerima, harta dan juga ijab dan qabul. Akad lah. Jadi kalau dia kata tak di hadapan saksi, walaupun secara oral, walaupun secara oral, hibah tu wujud. Cuma tak didokumentasikan. Tapi kalau kata tak di hadapan saksi, itu membatalkan hibah, itu tidak. Itu bukan rukun. Kita kena jelas apa tu rukun hibah. Saksi tak termasuk dalam rukun hibah. Rukun hibah macam saya katalah ada 4. Pemberi, penerima, harta dan juga ijab dan qabul.
Okay, jadi sebenarnya apa fungsi saksi dalam hibah ni? Sebagai contoh, kita tadi pun ada terangkan mengenai mak-mak nak bagi barang kemas lah kepada anak. Sepatutnya kita kena dapat tunjangan waris, maksudnya adalah saksi yang nampak kita bagi barang tu kepada anak kita. Jadi sebenarnya apa fungsi saksi dekat sini? Okey, secara dokumentasinya, apa-apa dokumen, sale and purchase agreement, sewa, memerlukan saksi. Betul, walaupun ia adalah civil. Sama juga macam hibah. Dia memerlukan saksi. Saksi ni orang kata backup. Andai kata okey. Sebabnya hibah ni dia hibah ni pelaksanaannya ketika hidup, tapi ada juga harta bercagar yang dibuat macam saya kata, diletak dalam surat akuan, diberikan selepas mati. Kan? Jadi itu orang kata itu keperluan saksi di situ. Jadi dinyatakan saksi tu nampak harta tu diberikan secara dokumentasi, walaupun tak dinyatakan dalam dokumentasi hibah, tapi dinyatakan dalam surat akuan. Okey, terima kasih Puan, jelas jawapannya. Menguatkan lagi. Itu lebih kata kita lah. Kita sebagai lawyer ni, kita nak pastikan kita punya dokumen tu strong. Betul. Kalau dia pertikaikan pun ada kita punya cara untuk kita counter balik. Okey, saya harap jawapan Puan Hazira menepati apa persoalan Puan Nadratun Naimah. Okey Puan, kita dah di akhir-akhir minit perbincangan kita. Mungkin Puan ada beberapa poin ataupun beberapa apa-apa pesanan yang nak dibuat kepada penonton kita mengenai dengan hibah. Silakan. Okey, hibah ni macam kita tahu satu instrumen dalam pusaka. Tak semestinya faraid, dia ada orang kata ada 3 lah, macam saya kata awal-awal tadi. Hibah, faraid dan wasiat ni adalah instrumen dalam pusaka. Jadi kita sebagai manusia yang diberi akal dan fikiran untuk memberikan yang terbaik kepada pasangan, anak-anak, ibu bapa, kita boleh cara terbaik untuk diberikan kepada pasangan kita, anak-anak dan ibu bapa ni adalah dengan hibah. Orang kata lagi satu, hibah ni bukan menidakkan faraid. Itu ada orang kata okey tak nak lah tak nak bagi, tak nak dapatkan faraid, buat hibah. Itu another issue pun Hidayah. Tapi saya kata saya menggalakkan hibah ni bukan menidakkan faraid, untuk secure harta lah. Akan datang takkan ada pertikaian antara waris-waris. Kalau boleh dibuat secara dokumentasi, lebih baik dapatkan nasihat yang pakar, tak kisah institusi ke peguam ke, itu tak ada masalah, pilihan di tangan anda. Okey, Puan Hazira, terima kasih. Saya suka bila Puan sebut tadi hibah tidak menafikan faraid, sebab kita tak nak ada salah sangka, misconception dekat sini. Bila kita dia kebiasaannya dalam kes yang ada anak perempuan sahaja, oh you buat hibah sebab nak lari daripada faraid ke? Kita tak nak ada misconception macam tu. Kita punya tujuan dan alasan asal adalah untuk memberikan kesenangan dan keselesaan kepada waris-waris yang akan kita tinggalkan selepas kematian kita. Okey, saya rasa kita dah berada di akhir perbincangan kita pada malam ini. Saya harap kita punya kupasan pada malam ini menepati selera penonton dan bermanfaat kepada semua. Bukan mudah guys untuk kita dapatkan ilmu berkenaan dengan hibah ni. Kebanyakan kursus-kursus yang ada semua adalah berbayar. Jadi malam ni kita amat berterima kasih kepada Puan Hazira kerana sudi untuk berkongsi ilmu dengan kita pada malam ni di malam Jumaat. Di malam Jumaat ini yang penuh berkah insya-Allah. Okey, Puan, saya harap Puan perniagaan Puan maju jaya selepas ini, dan penonton sekiranya ada bukanlah perniagaan, firma. Okey, sekiranya mempunyai apa-apa pertanyaan mengenai isu syariah, isu hibah, mungkin boleh berhubung dengan Ketuan Fahmi Hazira and Associates yang saya dimaklumkan pejabatnya di Bangi Seksyen 9.
Okey, berjumpa lagi dalam kita punya bual bicara seterusnya. Esok akan dihostkan oleh Encik Amirul. Saya akan kembali semula sekiranya Encik Amirul berjumpa lagi. Okey, selamat malam. Assalamualaikum.